الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami segala perkara yang memberi manfaat kepada diri kami, dan manfaatkanlah segala ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wahai Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kepada kami. Allahumma amin. Amma ba'd. Yang dirahmati al-fadhil Tuan Imam, Tuan Pengurusi dan Saudara Kuasa Surah Al-Mukhlisin, para ustaz, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah rezekikan kita untuk dapat meneruskan ibadah di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala ringankan tubuh badan kita untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini, serta Allah jualah yang telah melembutkan hati kita untuk kita sediakan masa berada di dalam majlis ilmu, menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Taala kurniakan niat yang ikhlas kepada kita dalam melakukan ibadah ini. Moga-moga Allah Taala menerima segala amal ibadah yang telah kita lakukan sepanjang hidup kita, serta kita mendapat keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak, insya-Allah taala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita jua baru selesai, tuan-tuan ya, melepasi hari tasyriq dah selesai dengan ibadah korbannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita juga. Selalu kita berdoa dengan doa Rabbana taqabbal minna, ya Allah, Kau terimalah daripada kami apa yang telah kami laksanakan dalam hidup kami. Allahumma taqabbal minna. Doa pendek macam tu pun boleh, niatkan tuan-tuan. Ya Allah, Kau terimalah amal ibadah yang kami lakukan, sama ada ibadah korbannya, puasa-puasa sunat sepanjang 1 hingga 10 Zulhijjahnya, 1 hingga 9 Zulhijjahnya, kemudian segala amal soleh yang dilakukan pada hari-hari mulia sepanjang 1 sehingga 10 Zulhijjah yang lalu. Jadi tuan-tuan, sesungguhnya kita orang beriman ini, mudah-mudahan tuan-tuan ya, apabila kita melakukan ibadah, kita kena selalu datangkan dalam hati dan perasaan kita bahawa ya Allah, kami sangat-sangat berharap apa yang kami buat diterima di sisi-Mu. Jadi jangan kita jadi sebagian orang yang bila mana beramal ibadah, dia buat dan dia biarkan begitu sahaja, maksudnya tanpa fikir balik apa yang dibuat tadi diterima ataupun tidak di sisi Allah. Yang penting aku buat, dia kata, dan korban. Dia pun upload gambar sembelih lembu, 2 ekor lembu, dan haji, semua dan mereka. Takut banyak cerita dekat orang, takut kita buat kerja tu bukan kerana Allah. Amal ibadah zahirnya Masya Allah, amal ibadah telah dibuat, tapi kita takut tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru banyakkan berdoa, ya Allah, terima amal ibadah yang kami lakukan, termasuk ibadah-ibadah puasa yang kita lakukan pada bulan Ramadan dulu. Kalau kita lihat sejarah para ulama salafus salih yang terdahulu, mereka walaupun telah meninggalkan amal ibadah itu 6 bulan yang lalu, mereka terus berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala terima amal yang mereka lakukan. Sesungguhnya orang beriman itu, orang mukmin itu, dia akan rasa tenang, rasa gembira jika amalnya diterima di sisi Allah. Namun kita tidak tahu tuan-tuan, semuanya itu dalam ilmu Allah. Kata ulama, apa yang boleh kita nampak ialah setiap kali kita diteruskan, ditaufikkan untuk buat kebaikan, itu antara tanda amal soleh kita diterima di sisi Allah. Maksudnya lagi mudah kita buat amal soleh, lagi banyak, lagi rasa tenang, lagi rasa nak buat lagi, keinginan untuk terus melaksanakan amal ibadah yang telah pun kita buat. Itu antara tanda-tanda yang kita rasa mudah-mudahan ia adalah satu petunjuk, isyarat daripada Allah, amal kita diterima.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun tuan-tuan, sesungguhnya semuanya itu dalam rahsia Allah. Kata di dalam Quran Karim, Allah Taala sebut innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya sahaja amal ibadah itu diterima di sisi Allah di kalangan orang-orang yang bertakwa sahaja. Justru tuan-tuan, jika kita jadikan diri kita orang yang bertakwa, insya-Allah segala amal soleh yang kita buat itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bertakwa ni antara syarat utamanya ialah dia beramal dengan dua syarat. Pertamanya ikhlas kerana Allah SWT. Keduanya dia ikut kaedah yang tepat yang diajar oleh Rasulullah SAW. Maksudnya mengikut syariat yang betul, bukan direka cipta ataupun tidak tahu daripada mana sumbernya. Baik tuan-tuan, untuk itu suka kita sebut di awal kuliah ini, mudah-mudahan sebagai sedikit peringatan untuk kita semua, khususnya bila mana kita pun telah melepasi melakukan amal ibadah korbannya, dan ibadah-ibadah yang lain yang saya sebutkan tadi. Kita mohon agar Allah SWT terima amal soleh yang kita lakukan. Dan begitu juga khusus untuk orang-orang surah Al-Mukhlisin, kita bertafaul. Orang Arab sebut tafaul ini, kita mengharapkan kebaikan dengan nama-nama tu, orang Arab kalau berubah nama anak sekian, dia berharap dengan nama yang baik itu, tuan-tuan, dia mendapat kebaikan ataupun mengharapkan anak tu jadi baik macam mana dinamakan. Moga-moga begitulah juga dengan nama surah yang mulia ini, dengan surah Al-Mukhlisin. Mudah-mudahan jemaahnya, qaryahnya yang ulang alik ke surah ini juga orang-orang yang ikhlas, insya-Allah. Setiap kali datang surah apa? Surah Mukhlisin. Mudah-mudahan dilatih dia kita nak jadi orang yang ikhlas. Saja sebut pada tuan-tuan pun dah tahu maksud Mukhlisin kan. Jadi moga-moga Allah jadikan kita semualah surah yang tak nama Mukhlisin pun jadi orang ikhlas juga, insya-Allah. Cumanya nama surah yang special ini, moga-moga dia akan mendidik ahlinya, qaryahnya untuk selalu buat kerja kerana Allah, bukan kerana selain daripada itu. Kalau datang terdetik sikit perasaan nak teringat nak cerita dekat orang, nak riak, nak takabur, nak belagak apa yang kita buat amal soleh ni, nak rasa seronok sangat nak cerita dekat orang, kita rasa tak apalah, aku takut tak boleh nak jaga hati aku, ya Allah simpan dalam diriku, moga ia ikhlas kerana khususnya di akhir zaman ini, fitnah yang melanda manusia bila mana kemudahan gadget-gadget ni tuan-tuan, media sosial ini, apabila semua benda disebarkan, ditunjukkan, dizahirkan, dimegah-megahkan dia sebagainya, kita takut, mungkin kita tak tuduh orang tak ikhlas tu kita dengan Allah, dia dengan Allah. Cuma takut bila terlalu banyak duk share sangat cerita kat orang, tuan-tuan, tak ada nak buat amal ibadah. Kalau yang buat haji tu tawaf ke, duduk Mina, duduk Arafah, habis semua benda nak cerita, takut tuan-tuan, takut. Macam tu juga sembelih korban, pakai habis duk tunjuk mata dekat orang, tak ada masalah, ambil gambar simpan, tak ada masalah lah kot, tapi bila mana sudah takutlah kita risau, dia akan mencacat celakan ibadah yang sepatutnya dia solid, khalis maksudnya apa? Ikhlas. Dia maksudnya kalau sudut bahasanya tuan-tuan, satu benda yang diibaratnya susu yang putih tu datang daripada perut lembu yang makan rumput, tuan-tuan, rumput yang hijau tu, dia proses-proses boleh keluar susu. Maksudnya macam mana nak kata, dia bersih, suci. Itu dari sudut bahasanya kalau nak dibincangkan. Dia khalis, dia clear, dia bersih, dia terhindar daripada segala benda yang merosakkan, mencemarkan, yang menghilangkan keputihan amal ibadah tadi. Itu di sudut falsafahnya kalau nak bincang lah. Moga-moga Allah menjadikan hamba Allah depan ini dan tuan-tuan semua di kalangan orang yang ikhlas. Maka dengan itu orang yang ikhlas ini sahajalah diterima amal solehnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, untuk itu insya-Allah mudah-mudahan dengan kesungguhan kita semua juga duduk dalam majlis ilmu ini, antara usaha untuk menggilap keikhlasan kita, kita sambung pengajian kita di sini dalam doa-doa dan zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Moga-moga menjadi latihan tarbiyah untuk diri kita sentiasa buat kerja kerana Allah, berdoa, berzikir, teringat kepada Allah. Maka dengan itu dilatih hati ini, jiwa ini buat kerja semata-mata kerana Allah, mengharapkan ganjaran, keredaan di sisi Allah Subhanahu taala, bukan kerana selain daripadanya. Baik tuan-tuan yang dikasihi, bersama dengan jemaah di sini, alhamdulillah kita telah pun bersama membaca zikir-zikir, doa-doa daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perbincangan kita bersama dengan jemaah, setakat saya refer dekat rekod, dan pada rekod rakaman tuan-tuan juga saya rujuk yang paling terakhir perbincangan kita
di dalam kitab kita ini pada muka surat 81 di bawah tajuk kita baca hari itu zikir pagi dan petang, tuan-tuan ya. Di bawah zikir pagi dan petang, pada bacaan ke-27. Sekarang dalam siri bacaan zikir pagi dan petang ini muka surat 81 yang terakhir kita ambil bacaan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyah. Diulangi dia sebanyak 3 kali pagi dan 3 kali petang. Kita telah pun bacakan hadisnya kepada jemaah dan kita pun telah huraikan. Hari ini insya-Allah kita sambung bacaan yang di bawahnya pada muka surat yang sama, muka surat 81 itu tuan-tuan. Bacaan doa yang seterusnya ataupun zikir yang seterusnya ialah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Baik tuan-tuan, mungkin ada jemaah yang dah biasa baca, mungkin ada jemaah yang baru kenal, baru jumpa. Jadi malam ini moga-moga kita mendapat manfaat daripada doa ini. Sekejap lagi saya bacakan sumbernya, asal usul bacaan ini. Terlebih dahulu kita tengok terjemahannya. Di dalam doa ini dimulakan dengan menyeru nama Allah yang mulia, ya hayyu ya hayyu, dengan maksud wahai Tuhan yang tetap hidup. Hayyun ya hayyu ya qayyum, wahai Tuhan yang maha kekal memerintah selama-lamanya. Ya hayyu ya qayyum. Dua patah ni dah dapat insya-Allah, tak susah pun mula-mula ni. Cuma hujung tu kena ada effort sikit untuk usaha menghafal. Bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah. Bi rahmatika, dengan rahmatmu. Kita nak apa? Astaghithu, ataupun berhenti kita baca astaghith. Bi rahmatika astaghith, boleh berhenti dekat situ daripada buku tuan-tuan tu, boleh tak koma ke. Bi rahmatika astaghith, takut nak hafal panjang-panjang kita takut terlupa. Boleh diringkaskan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, wahai Tuhan yang maha hidup, yang maha kekal hidup, yang tetap hidup. Wahai Tuhan yang maha kekal memerintah selama-lamanya, dengan rahmatmu astaghith, aku mohon pertolongan. Ataupun dengan maksud, kalau astaghith ni secara mendalamnya yang kami belajar terjemahannya ialah kami sangat-sangat minta tolong, bukan takat minta tolong. Dalam bahasa Arab ada lain perkataan minta tolong, asta'in pun dia juga macam surah Fatihah kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in tu kami minta tolong. Kalau saya minta tolong, asta'in. Baik, dari surah bahasa Arab. Namun perkataan astaghith dia lebih lagi pada asta'in. Ulama bahasa menggambarkan astaghith ni ibaratnya orang yang berada tuan-tuan, dia tenggelam di laut, dia tenggelam timbul, dia perlukan orang tolong dia. Hakmi tu adalah astaghith, minta tolong, bukan minta tolong besok-besok, minta tolong sungguh-sungguh. Ni antara hidup dengan mati. Maksudnya kalau tak ada orang tolong aku, habislah. Jadi astaghith ini dia ajar dalam diri kita, ya Allah aku minta tolong sungguh-sungguh padamu ya Allah. Ya, dengan rahmatmu ya hayyu ya qayyum, dengan rahmatmu aku mohon pertolonganmu ya Allah. Minta tolong apa? Kemudian diteruskan dengan aslih li. Aslih dengan maksud perbaikilah. Li untukku, sya'ni urusanku, kullahu, ataupun boleh berhenti kullah. Aslih li sya'ni kullah. Boleh berhenti kat situ, nak bagi tuan-tuan senang hafal. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah. Tuan-tuan, dengan maksud ya Allah aslih, tentu ingat perkataan islah. Orang Melayu pun banyak guna perkataan islah ni pun. Perelokkanlah, perbaikilah, ya. Untukku, li tu untukku, sya'ni urusanku, kullahu semuanya. Minta Allah perelokkan, Allah perbaiki, Allah jaga, Allah tolong segala urusan hidup kita ini. Apa urusannya nanti kejap kita tengok. Kemudian rangkap yang terakhir, wala takilni, dengan maksud
Ya Allah, dan janganlah engkau biarkan nasibku, wala takilni ila nafsi, ditentukan oleh diriku sendiri, tarfata ain. Tarfata ain dengan maksud walaupun sekadar sekelip mata. Maksudnya, ya Allah, kau jangan biar aku ni bergantung dengan diri aku. Maksudnya, jangan kita ni, Tuhan, ya Allah, biarlah aku selalu bergantung denganmu. Jangan aku bergantung dengan diriku. Dan arti kata kita pasal kita kemah, kita boleh buat belaka. Dengan sebab aku cerdik, dengan sebab aku kuat, dengan sebab aku hebat, sebab aku kaya, sebab aku sekian. No, bukan begitu. Tapi denganmu, ya Allah, pertolongan. Langkah yang terakhir ni sangat kuat mendidik diri kita supaya sedar kita ini hamba Allah. Ya Allah, jangan biar aku ni duk bergantung pada diri aku sendiri, ya Allah. Bukan takat bergantung, walau sekelip mata, walau sekadar sekelip mata, tarfata'in, walaupun sekelip mata, walaupun sekejap. Duk rasa aku ni sebab aku ni kaya, aku boleh sedekah, sebab aku ni cerdik, company aku manage boleh dalam keadaan boleh make profit, Masya Allah, aku boleh jaga, managing people, Masya Allah, aku orang yang terbaik. Aku ni jadi kepimpinan syarikat ke, pertubuhan ke, masjid ke, surau ke, sebatkah aku gini-gini? No, bukan kerana itu, tetapi dengan pertolongan Allah, dengan bantuan Allah yang bagi aku otak cerdik, boleh merancang, boleh mikir, boleh buat plan. Dengan sebab kekuatan tubuh badan Allah bagi aku, dengan izinnya aku dapat datang masjid surau menuntut ilmu. Dengan keadaan aku, alhamdulillah, dengan rezeki, kelebihan, kekayaan yang kau berikan kepada aku, dengan izinmu, ya Allah, aku boleh infak, ya Allah, aku boleh keluarkan korban tiap-tiap tahun, aku boleh infak untuk majlis buka puasa dan sebagainya. Jadi untuk pembinaan surau semuanya dengan izinmu, ya Allah. Jadi aku tak bergantung dengan diriku sendiri, walau tarfata ain, ya, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jadi kalau kita bahagikan tadi macam ada 3 rangkap, 3 perenggan untuk jemaah mudah hafal. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dapat tuan-tuan? Sama-sama itu bila kita ulang-ulang, jemaah hafal terus, save and save as. Ingat tu, nanti terus amal. Kalau tunggu simpan dulu balik nak hafal, takut tak sempat. Balik rumah kita dengan ahli keluarga kita, dengan urusan kita dan sebagainya. Campur pula dengan WhatsApp group yang banyak duk layan, campur pula tengok Facebook, tengok Twitter, tengok Instagram, tengok TikTok tambah lagi, campur pula dengan masalah macam-macam. Dah nak mengaji pun, nak mengapai doa-doa pun tak sempat, ya. Jadi dapat datang masjid surau ni terus ambil, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah juga buka peluang kita balik rumah pun, kalau ada rezeki elok juga kita balik-balik dan kita ulang balik untuk kita hafal dengan izin Allah SWT. Baik tuan-tuan, jadi doanya begitu. Seperti biasa suka kita kongsikan kepada jemaah daripada mana asal usul bacaan ini. Dia ada cerita di sebaliknya, ya. Ibu yang dikasihi dan dirahmati Allah, ada satu kisah menarik, dialog seorang ayah dengan anaknya yang dikasihi. Macam mana seorang ayah ni sangat concern, sangat ambil berat tentang anaknya, lalu diberikan satu doa ini. Contoh ini ditunjukkan sendiri oleh Nabi kita yang dikasihi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang ayah yang sangat penyayang, seorang ayah sangat ambil berat tentang pendidikan, penterbiahan, tentang kehidupan ahli keluarganya. Ditunjukkan di dalam hadis ini. Hadis ini ada pelbagai riwayat. Ada riwayat yang saya lihat di sini, riwayat Imam Nasa'i, riwayat Imam Hakim, dan juga ada satu riwayat daripada riwayat Imam Bukhari. Jadi tuan-tuan, dalam hadis ini diceritakan macam mana Rasulullah SAW menyampaikan doa ini ataupun mengajar doa ini sendiri kepada anak-anaknya yang dikasihi, yang bernama Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardaha. Untuk rekod tuan-tuan, hadis ini setakat saya semak di dalam kitab yang disusun oleh Syekh Dr. Sa'id Wahab Al-Qahtani dalam syarahnya. Dia sendiri telah menunjukkan status hadis ini dengan kajian dia. Hadis ini tarafnya hasan, artinya boleh diamalkan. Dan satu riwayat Imam Hakim juga diletakkan dengan sanad, dengan status yang sahih, artinya boleh diamalkan insya-Allah. Ceritanya begini tuan-tuan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Anas cerita, dia kata pernah Nabi satu ketika
Nabi berdialog, Nabi bercakap dengan anak andanya yang dikasihi yang bernama Fatimah Az-Zahra. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Fatimah radhiyallahu anha. Nabi bercakap dengan anak andanya ya. Nabi kata apa? Ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bihi an taquli idza asbahti wa idza amsayti ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Baik, Nabi sebut kepada anak-anaknya, wahai Fatimah, apakah yang menghalangmu untuk kamu mendengar ayahanda berbicara kepadamu satu ungkapan yang ayahanda nak bagi pesanan kepadamu? Ni bahasa bunga sikit tuan-tuan. Dia kata, wahai anak, wahai Fatimah, apakah yang menghalangmu daripada kamu nak dengar satu pesanan daripada ayahanda ni? Yang abah nak bagi sesuatu ni, ayahanda nak bagi sesuatu. Apa dia? Itulah kamu, pesanan ayahanda ini ialah, itu kamu baca, antaquli, kamu baca, idza asbahti, ketika mana kamu berada pada waktu pagi, wa idza amsayti, dan ketika mana kamu berada pada waktu petang. Maksudnya hadis ini jelas, Nabi guide terus doa ni nak baca masa bila. Oleh sebab itulah doa ini dimasukkan dalam kumpulan yang sedang kita duk baca sekarang ni, di bawah tajuk zikir pagi dan petang, zikir sabah pagi wal masa, zikir pagi dan petang. Kerana banyak hadis-hadis Nabi yang Nabi sebut, clearly mention dalam hadis, Nabi sebut dia punya timing dia, waktu bila? Waktu pagi, asbahti, wa idza amsayti, dan ketika mana waktu petang. Justru hadis ini perlu diambil dengan dia punya time dia sekali. Tuan-tuan, jadi kita beramal dengan doa ini ataupun dengan zikir ini. Pada waktu paginya kita akan baca, pada waktu petangnya pun kita akan baca, kerana Nabi yang sebut waktu itu, ya. Baik, Nabi kata macam mana? Nabi kata, bila mana kamu berada pada waktu pagimu dan ketika mana kamu berada pada waktu petangmu, kamu bacalah bacaan ini, iaitulah kamu sebut, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Masya-Allah tuan-tuan. Jadi dalam hadis ini kita lihat bahawa Nabi bercakap kepada anak dia, Nabi pesan Fatimah, ya, bacalah bacaan ini. Agak-agak kita cuba muhasabah diri kita. Pernah tak kita sebagai ayah, seorang ibu, pesan ke anak kita, "Alo ngangah, ni ayah nak bagi satu doa ni. Mama nak bagi satu doa, satu zikir. Alo ngangah baca kalau balik asrama ke, pergi mana-mana ke, nanti belajar overseas ke, ataupun duduk sekali dengan kita ke, kita ingatkan, baca bacaan ni, baca zikir ni." Pernah tak kita buat macam tu? Kalau belum pernah, kita buat tuan-tuan. Kita ambil amalan ini dan kita niatkan, aku nak buat macam mana Nabi, tunjuk contoh sendiri. Ini parenting skill yang sepatutnya kena ada pada mak ayah. Selain tengok dia mengaji, tengok dia belajar, dia punya study macam mana, tuan-tuan, antara lain yang perlu dimasukkan bagi kita yang beriman pada Allah, tarbiyah, pendidikan dari sudut mereka ini berhubung dengan Allah SWT. Nabi latih anak dia supaya sentiasa mengikat hatinya, jiwanya bergantung penuh dengan Allah SWT. Iaitulah dengan amalan doa yang sangat mengajar kepada kita ini, kita berpaut kuat kepada Allah SWT. Baik tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah SWT, untuk kita tengok lebih lanjut, lebih mendalam akan pengertian doa ini, ayuh kita perhatikan maksud-maksud yang ada di dalamnya, ya tuan-tuan, supaya kita faham akan apa yang disebutkan. Dia ada beberapa riwayat yang lain, mungkin sebab saya lihat masa mungkin takut tak sempat, jadi beberapa riwayat lain itu saya tak baca. Jadi saya sebut pada jemaah satu riwayat Imam Hakim juga dengan wording yang sama, dengan matan yang sama juga seperti mana disebutkan. Cuma dalam riwayat Imam Bukhari itu ada lain sedikit, namun kita boleh berpegang dengan riwayat yang disebutkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Al-Hakim. Kedua-duanya hadis itu, satunya bertaraf hasan, satu lagi bertaraf sahih, boleh diamalkan untuk kita faham. Baik tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah SWT,
Mari kita lihat yang pertama di dalam doa ini ada nama Allah yang mulia. Nama Allah yang disebut dengan Ya Hayyu Ya Qayyum. Kata ulama, kalau tuan-tuan masih ingat perbahasan kita dalam bacaan-bacaan kita sebelum ini, dua nama ini tuan-tuan adalah dimasukkan dalam nama-nama Allah Ismullahil A'zam, nama Allah yang Maha Agung, ya. Ungkapan Hayyu Qayyum, kedua-duanya itu adalah nama Allah yang agung. Para ulama menyebut, tuan-tuan kita perhatikan di dalam syarah ini, Al-Imam Ibn Qayyim juga ada huraiannya. Kita cuba lihat, kata Syekh Dr. Sa'id Wahab Al-Qahtani dalam syarah dia, Ya Hayyu dengan maksud ay ya man lahul hayatul kamilatu allati la takunu li ghairihi wallati la ya'tariha mautun wala nu'asun wala naumun wala maradun wa hadhihi al-hayatu tammatu mustalzimatu lil qudrati wal iradati was sam'i wal basari wal kalami wa ghairi dhalika min sifatil kamali wal 'azamah. Baik, ungkapan Ya Hayyu dengan maksud wahai Tuhan yang memiliki kehidupan yang sempurna. Kalau bahasa mudahnya, Ya Hayyu, wahai Tuhan yang Maha hidup. Hayyun, hidup, ya. Wahai Tuhan yang memiliki kehidupan yang sempurna, hidup yang sempurna. Yang hidup sempurna ini hanya ada pada Allah, tidak ada pada makhluknya yang lain. Apa maksud sempurna? Kata ulama membahaskan, kerana la ya'tariha mautun, sesekali tidak akan terkena kematian pada kehidupan, pada hidup Allah. Allah tidak mati, dia hidup selama-lamanya. Kita hidup tak? Kita hidup tapi kita akan mati. Jadi tidak sempurna hidup kita. Hidup Allah itu hidup yang sempurna kerana dia tidak mati. Kemudian hidup Allah Ta'ala tidak ada padanya nu'as, Allah tidak akan mengantuk. Wala naum, dan tidak tidur, kan? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tuan-tuan hafalkan surah dalam ayatul kursi. La ta'khudhuhu sinatun, sinah itu mengantuk, wala naum, dan tidur. Hidup yang sempurna tidak ada tidur dia, tidak ada mengantuk. Kita hidup tak? Kita hidup. Mengantuk tak? Mengantuk kita. Tidur tak? Tidur, ya. Kita tidur, kita mengantuk. Baik tuan-tuan. Kemudian disebutkan juga di sini wala maradun, dan hidup Allah Ta'ala itu tidak kena sikit pun padanya sakit, penyakit tak kena. Manusia hidup tapi kita ada yang kena sakit, ya. Macam kita sebutkan, itu semua menunjukkan kita ada kekurangan, hidup kita ada kekurangan. Justru kata ulama ni, kalau kita belajar di sudut akidahnya, bila hidup Allah Ta'ala itu, dia akan ada sekali dengan hidupnya ada sifat kudrahnya. Ini sifat 20 yang tuan-tuan kita semua duk mengaji tu kan. Allah Ta'ala itu dia ada sifat kudrahnya. Allah berkuasa, iradahnya, sifat kemauan. Bila hidup dia ada kudrahnya, ada iradahnya. Dan dia sama, Allah Ta'ala maha mendengar. Wal basar, Allah Ta'ala maha melihat. Wal kalam, Allah Ta'ala itu dia berkata-kata. Tuan-tuan, dan semua segala sifat-sifat yang sempurna, sifat keagungan ada pada zat Allah Azza wa Jalla. Dan sifat-sifat sempurna ini tidak ada pada kita. Bila kita tanya tu, Ya Allah, aku sedar aku ni makhluk Allah, aku bukan Tuhan. Justru mana mungkin kita boleh nak melawan dengan Tuhan kita. Kita nak mempertikaikan apa-apa yang datang daripada dia, mempertikaikan hukum hakam, apatah lagi untuk kita menghinanya. Na'udzubillah. Tuan-tuan, itu satu. Baik, huraiannya sangat banyak, saya ringkas-ringkaskan. Kemudian apa maksud Ya Qayyum? Ya, Qayyum, ya man anta qa'imun bitadbiril malakuti kullih, uluwihi wa suflihi min ghairi ta'abin wala nasabin, fa anta munazzahun an kulli naqsin wa su'. Bila kita kata Ya Hayyu, kemudian kita kata Ya Qayyum, Qayyum ini dengan maksud wahai Tuhan yang dia mentadbir alam ini. Kalau kita terjemah tadi, yang maha kekal. Qayyum asal kata qama, qaim, berdiri dengan sendirinya. Dia maha kekalnya Allah Azza wa Jalla. Kekalnya dia mentadbir alam seluruhnya, daripada alam yang tinggi dan alam yang rendah. Maksudnya alam yang di langit atas ke sana, yang di bawah 7 petala bumi, 7 petala langit, orang kata apa, seluruh alam ini di dalam kawalan, jagaan, perlindungan Allah SWT, ya. Allah maha tinggi, dan jagaan peliharaan Allah yang mentadbir alam ini, ya, tuan-tuan. Tuhan yang mentadbir alam ini tidak ada sifat dia yang tidak sempurna. Apa dia? Sifat lemah. Allah tidak rasa lemah.
tidak rasa letih, ya. Dan segala benda yang lemah yang dinisbahkan kepada Tuhan, maka dia terhindar, dia terpelihara. Fa anta munazzahun, engkau terpelihara, terjaga ya Allah, an kulli naqsin wa su', dan segala sifat kekurangan, sifat yang buruk yang diletakkan padamu ya Allah, engkau terpelihara, engkau jauh daripada segala sifat ini. Baik tuan-tuan, kalau kita kata manusia katakan manusia ini mentadbir, dia memimpin, dia menjaga, dia menguruskan, dia ada tak sifat letih? Manusia ada letih dia, ada tak tekanan, ada tension, ada stres, tetapi tidak pada Allah SWT, ya. Jadi ini mendidik kita kata inilah Tuhan, zat yang patut kita sembah, dia berkuasa ke atas segala-galanya. Jadi apa kaitannya disebut dengan doa ini? Supaya bila kita minta, kita sedar bahawa aku sedang minta pada yang sangat berkuasa, yang maha hidup, dan dia kekal menjaga alam ini. Aku bergantung penuh padanya. Lalu kita kata ya hayyu ya qayyum bi rahmatika. Ungkapan bi rahmatika, dia ada 3 tuan-tuan. Bi itu maksudnya dengan rahmah, rahmat. Ka itu merujuk kepada kamu Allah. Jadi bahasa Arab ni dia unik, dia boleh combine semua. Bi rahmatika itu adalah gabungan daripada 3. Bi dengan rahmatika, rahmah, kemudian ka itu kamu, dengan rahmatmu ya Allah. Justru kita kata wahai Tuhan yang maha hidup, maha kekal hidup, yang maha kekal mentadbir alam ini, dengan rahmatmu ya Allah. Apa maksud ar-rahmah? Perkataan rahmah sekarang ni famous, popular, masyhur, betul dan habis segala benda ada rahmahnya. Mari kita belajar apa maksud rahmah. Rahmah di sini, ar-rahmatu huna hiya sifatun lillahi ta'ala. Sifat rahmat di sini ialah rahmah di sini ialah dengan maksud sifat bagi Allah. Tuan-tuan, muta'alliqul isti'anah, yang dikaitkan dengan kita nak minta tolong tadi, kita minta rahmat, kasih sayang Allah SWT. Li'annahu yustaghasu billah aw bi sifatin min sifati. Jadi kita minta dengan rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Jadi bila kita kata bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu ya Allah aku minta tolong, ay alja'u ilaika an tarhamani wa atashabbasu bi asbab dhalika bi tahqiqil ubudiyyah wal isti'anah bika wahdak. Jadi bila kita kata dengan rahmatmu aku minta tolong, ini aku menyerahkan diriku, aku berhajat, berharap kepadamu ya Allah agar engkau mengasihani aku dengan sifat rahmat yang ada padamu ya Allah. Maka aku bergantung penuh pada pertolonganmu, dengan aku minta kepadamu, dengan cara juga aku mengambil sebab-sebab, dengan usaha apa yang aku boleh buat. Justru dengan itu aku minta tolong agar kau tolong aku, kau pelihara aku, kau jaga aku ya Allah. Tuan-tuan, jadi sikit tuan-tuan dengan perkataan ar-rahmah tadi bila kita belajar, suka saya sebut, saya ingatkan diri saya dan sidang jemaah, dia bukan ungkapan yang boleh disebut saja-saja, dia letakkan pada segala benda. Tuan-tuan, maaf saya sebut, kadang letak pada barang ini, barang itu. Kadang-kadang saya pergi kedai-kedai, saya tengok orang perkataan rahmah ni dia dah jadi menu rahmah, bagaimana, minta maaf sebut lah, tanpa kita mempertikaikan ke mana-mana pihak, tuan-tuan. Cuma saya rasa secara peribadi kita rasa macam ini kalimah yang mulia, kalimah yang bukan boleh letak pada simen, boleh letak pada ni, rasa tak seronok, tuan-tuan. Minta maaf saya sebut ni, tanpa mengambil kira pandangan apa-apa pada tuan-tuan, tapi secara personal punya opinion, saya rasa bila kita belajar, kita tengok dalam syukuran ulama, ini ungkapan yang mulia. Jangan kau letak dekat restoran, kau bagi orang non-Muslim main tulis suka hati dia, dan dia jadi satu modal untuk dia generate income, business and what not. Kita rasa it's something yang kita rasa ada tak apa sedap. Kita orang, bila kita belajar, kita baca banyak lagi perkataan lain, gunalah perkataan yang lain. Banyak perkataan yang boleh untuk mana-mana pihak, untuk mempromosikan dia, untuk apa pun kau gunalah. Tapi dalam bab yang ini kita rasa better kita elak, kerana dia satu perkataan yang so special for us, untuk kita rasa ini datang daripada sifat Allah, kemuliaan Allah, kerahmatan Allah, tidak mudah ditempelkan pada mana-mana pihak, pada mana-mana tempat, juga dengan apa jua matlamat, apa jua apa objektif dan sebagainya. Minta maaf tuan-tuan, ini just to say something yang kita rasa nak sebut. Bila kita baca kitab, kita tengok, sebab diletakkan nama Allah ini Ar-Rahmah ni, birahmatika. Banyak doa kalau kita nak cerita pada jemaah, kita ulang kaji yang sebelum ni, doa sebelum berbuka puasa yang Nabi ajar, tuan-tuan, yang dibaca oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Dia kata dengan doa dia, ya Allah birahmatika wasi'at kulla syai', dia berdoa pada Allah, dengan rahmatmu ya Allah aku mohon kepadamu agar antaghfirli, agar engkau mengampunkan dosaku. Rahmat Allah ini, kalau dalam syarah ni kata meliputi segala-galanya.
Jadi kerahmatan ini, rahmah ini, dia milik Allah. Dia ada satu kemuliaan, bukan satu benda yang boleh dimudahkan, diletakkan di mana saja yang kita rasa kita nak letak. Tidak tuan-tuan. Jadi saya agak rasa tak apa seronok bila kadang-kadang pergi restoran-restoran lah khususnya tuan-tuan ya. Orang jual durian pun ada durian rahmah, habis semua benda dia jadi. Mungkin tidak salah di peringkat permulaan, tapi orang selalu mengambil kesempatan pada situasi kerana dia nak ambil kepopuleran tu, dia nak ambil peluang. Orang bisnes dia memang kaedah dia macam tu. Apa isu berlaku, bila viral, semua pihak dia akan ambil. Dia nak ambil peluang ketika itu. Na'udzubillah daripada perkara yang boleh menimbulkan satu perkara yang tidak wajar pada agama. Moga-moga ada orang yang menasihati atau memberi panduan yang baik kepada orang-orang yang bertanggungjawab ataupun yang terlibat dalam perkara-perkara yang begini. Baik tuan-tuan, saya tinggalkan itu pada pihak-pihak sewajarnya. Daripada kita yang mengaji ni, kita belajar, kita sebut bila kita kata ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, dengan maksud ya Allah, dengan Tuhan yang maha hidup, yang maha kekal mentadbir, dengan rahmahmu, dengan rahmat, kasih sayang, pertolongan, kasihan belasmu kepada kami ya Allah, aku mohon pertolongan, astaghisu ya Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, justru para ulama menyebutkan selepas itu kita minta apa? Sikit lagi, lepas kita dah kata rahmat Allah tu, baru kita berpindah kepada aslih li sya'ni kullah. Perkataan aslih li tadi kita kata ya Allah aku minta tolong. Minta tolong apa? Pertamanya minta tolong kau perelokkanlah, engkau peliharalah, engkau jagalah aku ini, urusan aku seluruhnya. Agak-agak tuan-tuan, apa yang terfikir bila kata urusan seluruhnya? Saya mula-mula baca, saya sebut apa yang datang di kepala saya, mestilah saya fikir daripada saya bangun tidur sampai saya tidur balik, itu urusan seluruhnya, betul tak? Rupa-rupanya ulama' dalam menguraikan ini, dia pergi beyond that, lebih daripada itu. Apa dia? Dia kata fi umuril hayati wal barzakhi wal qiyamah, dalam urusan hidup aku. The next apa dia? Urusan hidup aku alam barzakh nanti. Masya Allah, nampak orang mukmin futuristik dia. Dia fikir the next station yang dia akan pergi apa dia? Lepas mati ni, pergi ke alam barzakh. Semua kita akan jadi warga kubur tuan-tuan. Tak kira kita warga apa pun, kita bakal warga kubur, warga jenazah. Ya. Jadi selepas urusan hidup seluruhnya, urusan dalam alam barzakh sana, kemudian juga urusan di hari kiamat kelak. Allahu Akbar. Ini rupanya ya. Di sini para alim ulama menghuraikan yang demikian kerana kita minta ya Allah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah. Elokkan segala urusan hidupku, urusan hidup aku ini di dunia ini, urusan hidup aku nanti alam barzakh, juga dia panggil al-hayah al-barzakiyah, kehidupan alam barzakh, dan hayah, kehidupan yang dibangkitkan balik pada hari kiamat kelak, ketika mana kita dipanggil balik bertemu dengan Allah SWT. Masa kita tengok orang hari Arafah berhimpun ramainya manusia di padang Arafah, nanti kita juga akan dihimpunkan di yaumul mahsyar, hari mahsyar, dihimpunkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, aslih li sya'ni kullahu. Kemudian para ulama menyebut ya, la takilni ila nafsi tarfata ain, dengan maksud la tatakhalla anni wa tatrukuni fa azil wa ashqa. Ya Allah, kau jangan biar aku bergantung dengan diriku. Dengan maksud ya Allah, jangan kau biarkan aku ini tanpa bergantung kepadamu. Kau membiarkan aku ditinggalkan, lalu aku tersesat, lalu aku tergelincir, lalu aku tidak dipandu di sisimu. Itu dengan maksud dia. Subhanallah. Ini yang disebut oleh para alim ulama dalam perkara ini. Baik tuan-tuan, di hujung perbincangan ini kita nak sebutkan ungkapan tarfata ain juga disebut dengan ungkapan lahzah ataupun lamhah. Artinya, oh ya Allah, jangan biar aku bergantung dengan diri aku. Bukanlah maksudnya selama-lamanya apa sebagainya. Atas sedikit pun, sekelip mata pun, jangan kau biarkan aku bergantung pada diri. Artinya, ya Allah, biarlah aku berterusan bergantung kepadamu. Aku buat apa pun, pergantunganku adalah kepadamu ya Allah. Bukan sebabkan aku ini hebat sekian-sekian, macam mana kita sebutkan awal tadi. Baik, kesimpulan daripada apa yang kita sebutkan tadi tuan-tuan, yang pertama sekali, apa yang boleh kita ambil, syafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi fi syakhsi ibnatihi Fatimah haitsu 'allamaha ma fihi al-fawz was salah. Syafaqah Nabi, maksudnya kasihan belas, kasih sayang Nabi kepada anak mudanya dan kepada umat ini. Bila mana Nabi ajar kepada Fatimah, dan dengan matlamat juga diajar kepada umat ini. Buktinya ilmu ini sampai pada kita. Moga Allah merahmati Fatimah Az-Zahra dan Sayyidina Anas bin Malik
yang telah meriwayatkan hadis ini sampai pada kita. Tuan-tuan, Nabi mengajar untuk apa? Nabi mengajar untuk al-fauz, untuk kejayaan, as-salah, untuk kebahagiaan, keelokan umat dia. Itu yang pertama. Nombor dua, amalan ini mengajar kita supaya at-tabarru' min haulil insan, dengan maksud melepaskan diri kita daripada bergantung kepada manusia. Ya, hendaklah kita sentiasa bergantung penuh kepada Allah. Whatever kita buat, tuan-tuan, walaupun macam mana kita sebut tadi, kita ada planning, kita ada meeting, kita ada macam-macam scorecard, kalau benda kita buat, hebatnya kita punya perancangan. Cukup macam kita nak buat korban kan, kita ada planning sekian-sekian, ini tugasan ini sekian. Eloknya juga kita kata kita berharap agar apa yang kita buat ini mendapat pertolongan Allah, jagaan Allah, perlindungan Allah. Allah bantu kita untuk kita manage agarnya bertepatan dengan syariat, tidak berlaku perkara-perkara yang tidak patuh syarak dan sebagainya. Kita minta pada Allah. Itu dalam urusan, maka kiaskanlah dalam urusan syarikat kita ke, dalam pengurusan family kita dan sebagainya. Dia kata mengajar kepada kita supaya kita jangan bergantung kepada kekuatan manusia ataupun bergantung kepada apa yang disebut oleh manusia saja. Sewajarnya kita hendaklah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala perkara, walaupun kita kena ambil sebab juga dalam buat segala benda, teman-teman, namun jangan lupa pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, لأن الله إذا تخلى عن عبده طرفة عين كان ذلك من أعظم أسباب الخذلان. Kenapa jadi begitu, tuan-tuan? Hal ini kerana jika Allah membiarkan kamu, Allah tak hirau kepada kamu, maka rugilah seorang hamba itu, dan itu adalah sebesar-besar bala yang Allah letakkan pada seseorang. Na'udzubillah. Macam mana maksudnya, tuan-tuan? Kalau nak tengok kita ni terbiar atau tidak, bila mana kita buat tak pernah pun tanya kepada Allah, ya. Tuan-tuan, kalau kita buat sesuatu, kita tak selit pun sikit pun, nak ingat pada Allah. Contoh, saya suka sebut benda yang praktikal. Dekat anak-anak pun kalau boleh, kita train dia, tarbiyah dia. Kita kata anak kita nak ambil SPM ke, exam apa ke, kita kata walaupun dengan tuition, dengan sekian-sekian buat, kena selalu doa pada Allah, dengan pertolongan Allah. Itu masa dia belajar. Dan kemudian dia ambil result, dia berjaya, dia cemerlang. Ajar dia, mula-mula sekali nak buat adalah syukur pada Allah yang bagi Alung Angah berjaya. Ya, saya tinggal masa saya belajar dulu, kalau saya dapat result tu, saya call ayah dia, kata Salahuddin dah sujud syukur belum, dah berdoa pada, dah sebut sekian tak, dia peringat yang tu dulu, arwah yang dia. Jadi kita latih supaya kita bergantung pada Allah. Jangan duk rasa sebab aku cerdik, aku study, aku sekian-sekian, dan aku achieve buat apa yang aku nak. Tapi kita nak bergantung kepada Allah. Jadi di sini mengajar kita supaya kita tahu bahawa kita ini ditolong oleh Allah. Kalau kita buat segala benda tak teringat pun pertolongan Allah, tak berasa pun nak bergantung pada Allah, tak ada sikit pun nak selit dengan izin Allah, tak cakap pun kita berjaya sebab sekian-sekian, dia pun present kita berjaya, cemerlang, tak kata pun dengan pertolongan dan izin Allah. Kata ulama, sebenarnya kalau kamu dalam keadaan kamu telah membiarkan diri kamu, kamu telah dilepaskan ataupun Allah tidak memberikan kamu teringat pada dia, itu dia panggil asbabul khuzlan. A'zam ni sebesar-besar perkara yang kita kata satu kerugian kerana Allah telah membiarkan kamu. Na'udzubillah min zalik. Baik itu. Baik, kemudian tuan-tuan dan kasihi, yang ketiganya, al-istighasah la takunu illa billah. Sebab tu ya, saya tutup dengan yang ni. Akhir kan, tak selalu dengar bunyi kan, tak bunyi kan. Yang terakhir saya tutup dengan ni, istighasah tadi, minta tolong tadi, hanyalah dengan Allah SWT dalam perkara yang manusia tak boleh tolong. Maksudnya, tuan-tuan, nak minta rezeki, minta anak, minta sekian, ni benda yang manusia tak boleh minta tolong. Manusia tak boleh tolong kita. Jangan pergi kat kubur, jangan minta dekat wali ni, tak, minta dengan Allah. Tapi benda manusia boleh tolong, minta tolong angkat barang, tolong buat gini, tolong sekian-sekian, itu tak ada masalah. Ini discussion dalam bab akidah panjang ceritanya. Cuma saya ringkaskan, yang pentingnya di sini bila kita minta sesuatu yang kita lihat ini bukan kerja manusia, manusia tak boleh nak bagi, tuan-tuan, ia adalah satu perkara yang mesti diminta hanya pada Allah SWT. Jika diminta kepada manusia, tuan-tuan, dia telah menjadi satu masalah dalam bab akidah, kerana itu di luar kemampuan manusia. Baik, kadang-kadang orang minta hujan dekat tok homo dan sebagainya, itu semua dalam jangan perlindungan Allah, melainkan dengan doa, itu mungkin dibincangkan dalam perkara yang lain. Baik, itu sahaja tuan-tuan dan kasih. Moga-moga ada manfaatnya apa kita kongsikan. Saya mohon maaf atas salah silap, tutur kata dan sebagainya. Moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan kita di atas salah silap kita. Moga Allah Ta'ala sentiasa memandu kita untuk bergantung penuh kepadanya dalam kehidupan kita. Justru akhirnya sama-samalah kita beramal dengan zikir ini, dengan doa ini pada pagi hari sekali, petang hari sekali. Hafal dia, bagi tahu pada isteri dan anak-anak, ingatkan selalu,
dalam WhatsApp group sebagainya, ada doa yang kita buat dalam poster kecil-kecil itu, sebarkan. Moga-moga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang istiqamah, beramal dengan amalan Nabi SAW, seperti mana yang diajar kepada anak andanya Fatimah Zahra. Sekadar itu dulu, mohon maaf atas salah-salah tutur kata. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.